Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa alika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Amma ba'du. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang diridai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Mudah-mudahan kita berada dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sedang jemaah mata Allah SWT, ada kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla apabila kita merenung kembali di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga ke hari ini, saat ini, ketika ini, waktu ini, pagi ini. Yang Allah masih lagi mengekalkan kita dalam nikmat ketaatan. Dan Allah izinkan kita untuk bersiaran pada pagi ini. Allah izinkan mungkin tuan-tuan sidang jemaah mata Allah SWT sudah pun bersiaran dengan kuliah-kuliah lain tadi, ataupun sambil menunggu mungkin mengisi masa dengan ketaatan, dengan solawat, dengan zikir, dengan pembacaan ilmiah. Ketika lain Allah tekalkan kita untuk bersedia untuk buat ketaatan. Itu satu anugerah yang cukup besar. Jadi itu satu pemberian, itu satu rezekinya. Ini yang dinamakan rezeki. Yang ini rezeki yang dinamakan, ditarifkan sebenarnya itu adalah dalam konteksnya adalah pahala. Dalam konteks rezeki, dalam konteks kebendaan dunia, itu apa yang kita makan habis, apa yang kita pakai lusuh. Itu dari segi konteks dunia. Yang ini apa yang kita makan jadi najis, apa yang kita pakai sehingga lusuh. Dua je tahapan kita. Dan apa yang kita berikan, ini sedekah, itulah bahagian kita. Jadi maksudnya pahala. Jadi apabila kita hari ini direzekikan oleh Allah Ta'ala melalui jalan ketaatan sehingga membuahkan hasil pahala, bersyukurlah. Kerana pahala itulah yang akan mau dibawa kembali pulang untuk bertemu dengan Allah SWT sebagai grantor, sebagai jaminan untuk kita, untuk bekalan kita nanti di dalam kubur sana, di alam barzah nanti, di yaumul mahsyar nanti, di yaumul mizan. Jadi yang akan dibawa kembali itu pahala, bukan harta, bukan anak pinak, bukan segala-galanya yang apa kita ada kat dunia ni. Ini semua kita sedia maklum. Tapi kita kadang-kadang sukar untuk kita syukuri atas nikmat pahala. Syukur atas pahala tu sukar sebenarnya. Biasa kita syukur dapat duit. Alhamdulillah ustaz dapat duit, cium duit. Alhamdulillah dapat anak, cium anak. Betul lah tu. Alhamdulillah dapat isteri, cium isteri. Ya, betul lah tu, nampak gayanya. Dalam satu sudut nampak macam betul. Tapi yang dimasukkan syukur di sini adalah menggunakan nikmat-nikmat dunia tadi kepada jalan ketaatan. Ada duit, sedekah. Ada anak, didik. Ada anak, jaga dia jadi anak yang soleh. Ada isteri, didik. Apa saja yang Allah adakan dalam bentuk rupa dunia, maka gunakan dia untuk jalan ketaatan. Nah, itulah rezeki. Mana-mana kurniaan dunia yang tidak digunakan untuk pahala, maka tiada dia diistilahkan rezeki. Jadi alhamdulillah. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT,
kita semua pada pagi ini direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk gunakan masa kita untuk jadikan pahala. Rezeki. Jadi penciri orang yang digunakan pahala ni, dia kena gembira. Kerana orang beriman, orientasinya itu adalah pahala. Orang beriman, kegembiraan itu bersandarkan pahala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira. Gembira dapat pahala. Macam mana orang boleh gembira dapat harta? Sepatutnya orang beriman kena lebih gembira daripada orang dapat harta. Apatah lagi pula dapat kefahaman pula itu. Dapat kefahaman, dengan jalan kefahaman kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita bersiaran pada pagi yang penuh barakah ini pada 30 Ramadan. Pada 30 Ramadan ada gangguan sikit. Kita bersiaran pada 30 Ramadan. Maaf lewat masuk tak sedar sibuk masak rendang nak raya. Tu dia Puan Haliza. It's okay, kita pun baru saja bermula Puan Haliza. Terima kasih kepada semua yang bersiaran pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bagi laluan sekejap. Dia pagi ni pula dia nak buat kerja kat belakang ni Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua yang dah bersiaran pada pagi yang penuh barakah ni. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang masih meluangkan masa untuk kita berada pada siri Bual Bicara Ilmiah edisi khas Ramadan ni, pada fasa ataupun pada siri yang terakhir. Ini siri terakhir untuk edisi khas Ramadan, final. Road to Jannah, back to fitrah. Road to Jannah, back to fitrah. Sejauh mana kita dah mengupas tajuk ini, sejauh mana kita telah menghayati tajuk ini, maka mari kita rungkaikan daripada pagi yang penuh barakah ni. Stop je masalah raya dengan kuliah ustaz tu, betul. Itu makanan jasadi. Makanan jasad ni bila-bila boleh masak. Ni makanan rohani. Makanan rohani ni macam mana kita titik beratkan untuk makan dalam perut, begitu sepatutnya lebih titik beratkan makanan untuk hati. Makanan hati ni kalau tak ada makanan hati, terutamanya perbahasan tentang kefahaman, maka apa gunanya ada dunia kalau tiada kefahaman padanya? Apa gunanya ada dunia kalau tak ada kefahaman? Nampak tidak? Jadi sekarang ni jemaah mata Allah SWT, bagi fokus, bagi masa, peruntukkan masa kita dengan ketaatan padanya. Ya benar, untuk menyediakan segala kelengkapan dunia tadi, masakan semua itu juga boleh jadikan pahala juga kalau niat kerana Allah SWT. Tapi kalau berhadapan dengan amalan yang betul-betul padanya itu ada ibadah, maka fokus, luangkan masa, biar bersusah-susah untuk menuntut ilmu, bersusah-susah untuk kita taat kepada Allah SWT. Jadi sedang jemaah Allah SWT, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang menonton. Bantu dulu sebarkan. Mungkin ada kawan kita, sahabat kita, rakan-rakan kita yang tak perasan live ini, sebarkan. Dan jangan lupa tekan butang like. Itulah kehendak media sosial ni kan. Sebar, share, like. Tak apalah, kita follow je lah. Kita sebar kebaikan, pahala. Like pada benda yang baik pun pahala. Tak apalah, ikutkan. Jadi Alhamdulillah. Jadi malam ini kita ada satu lagi siri nanti. Ada juga siri khas nanti. Malam ni kita takbir raya bersama. Takbir raya online. Malam ni kita takbir raya online. Itu siri khas untuk bual bicara kita malam. Dan pagi ini siri khas dan last untuk bual bicara ilmiah duha online edisi hari Ramadan akhir, final, dalam perbincangan Road to Jannah, back to fitrah. Dan ada pun selepas ini insya-Allah sepanjang PKP masih ada lagi, kita akan teruskan lagi pengajian duha kita. Kita akan teruskan pengajian duha dia. Cuma saya akan maklumkan bila kita akan mula balik. Mungkin selang sehari, kita rehat sehari atau 2 hari tengok, tergantung kepada keadaan nanti saya akan maklumkan, insya-Allah khair. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, pengakhiran Ramadan ini sudah pasti dengan kesedihan. Orang beramal, orang beriman, orang soleh itu akan ada rasa kesedihan. Kalau tak sedih pun buat-buat sedih lah. Ustaz tak boleh nak rasa sedih lah, buat-buat sedih lah.
buat-buatlah sedih. Jangan nampak buat de Ramadan nak pergi tu, muka sepusing, tak ada fikir apa pun. Buat-buat dengan ilmu yang ada ni, walaupun tak boleh nak rasa sedih, tapi dengan ilmu kata sedih, sedihlah. Ya? Jadi perakhiran Ramadan sudah pastinya kita akan ada rasa bersedihan, kita ada bersedihan. Tetapi ini bukan perakhiran sebenarnya Muhammad Allah SWT. Ianya adalah titik mula untuk satu lagi perjalanan yang lebih jauh. Kesedihan yang kita akhirkan pada Ramadan ni, itu bukan kesedihan yang hipokrit. Kita tak nak kesedihan yang sekadar buat-buat, kesedihan yang bersandarkan perasaan semata-mata. Kita nak kesedihan yang datang dari jiwa yang sedar dan berazam perginya Ramadan kali ini meninggalkan kesan dan bekas yang mendalam pada jiwa kita, untuk berazam menjadi lebih baik. Itulah Allah kata, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pastikan tinggalnya Ramadan, apabila Ramadan meninggalkan kita, sudah pasti kita kena janji pada diri kita, azam. Kesedihan itu bukan sekadar penghabisan, tapi kesedihan itu mesti diiringi dengan satu azam yang mana apa saja amalan yang mungkin kita tak tercapai sebelum ini, ataupun amalan yang kita dah mulakan tetapi tidak begitu rancak lagi, maka kita pegang dia, kita erat dia, kita genggam dia untuk jadikan dia sebagai titik tolak. Buktikan kesedihan itu adalah kesedihan yang tulen. Kesedihan yang tulen itu apabila perginya Ramadan, itu dia tidak akan habis di situ, malah dia akan berazam untuk jadi lebih baik. Dia berazam itu. Kalau dia dah mula baca Quran, dia bukan sekadar baca sebut saja. Dia mula jadikan Quran sebagai teman hidupnya untuk dia menghayati setiap bait-bait kalam-kalamullah itu sebagai inspirasi hidup dia. Dia dah mulakan dah. Kalau dulu mungkin dia tak jaga solat sunat rawatib, dia tak banyak sujud, tapi kerana dalam Ramadan ini dia mula sedar, ya, dia sudah buat tarawih boleh buat 8 rakaat, 9 rakaat, mungkin ada buat lebih, takkan tak boleh jaga rawatib, kerana yang dituntut itu rawatib. Maka sudah pasti solatnya akan di-upgradekan. Kita dah masuk ke ambang 2020 sidang Muhammad Allah SWT. Kita dah masuk ke tahun 2020, yang mana nak tunggu ke nombor 2020 ni ambil masa. Kita nak tunggu nombor 2020 ni ataupun next adalah 1000 tahun lagi, yang mana sudah pasti kita pun tak ada. Jadi 2020 ni pastikan ada improvement. Kita tak nak berada di takuk yang lama. Ingat, manusia itu pasti berubah. Cuma yang tak berubah itu dalam dua kategori, sama ada dia binatang atau iblis. Iblis tidak pernah berubah. Ketika disuruh sujud pada Nabi Adam AS, begitu je perangai. Tahu banyak, dengar ceramah banyak, dengar ustaz sana ustaz sini, ikut sana ikut sini, seronok dengar. Dan nak pula ada kawan-kawan yang dah ramai jemaah-jemaah dia panggil, kan, jemaah-jemaah muslimah muslimin semua tu, ramai seronok dia, kan. Tapi dia tak ada perubahan, tak ada nampak kesan. Mungkin perubahan nampak di sudut luaran, tapi ingat, luaran yang kita lakukan itu, dengan adanya Ramadan ini, memastikan luaran yang kita lakukan bukan bersifat luaran. Sebab setiap ibadat itu tunjangnya adalah ikhlas. Untuk road to jannah, jalannya satu, jalan ikhlas. Kesimpulan road to jannah mesti ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak ke jannah kita, punah kita. Apabila kita tidak ikhlas, ini amalan hati, pergi ceramah sebab kawan, nampak, ngaji sebab popular, ustaz TV, ustaz itu ikut, nak dengar yang sedap, yang perit, yang pahit, tak mau dengar. Naknya seronok-seronok lah, maksudnya dia nak ikut dia, bukan ikut apa yang dia kena mesti tahu. Dia ikut seronok yang mana. Itu tidak ikhlas. Ikhlas ni suka ke tak suka ke, in any condition, dia kena penuhi permintaan agama. Nampak? Road to jannah itu mesti ikhlas.
Kerana ikhlas itu membawa kita high class. Amalan kita itu akan duduk pada keadaan high class, dan bila kata high class, maka barulah dia digunakan syurga yang teratas. Nampak? Kita dah belajar kesan perubahan itu adalah dari dalam dan terzahir di luar. Kata-katanya berubah. Kata-kata bicaranya tidak lagi bicara-bicara yang boleh membuat orang gundah. Bicaranya keluar butir-butir kalam-kalamnya, kata-katanya, bicara-bicaranya indah-indah. Sekiranya dia tidak berbicara soal yang indah-indah, maka dia akan diam saja. Perbuatan dia, percakapan dia, orientasinya, kiblatnya, itu semua sudah berubah. Dan manusia ni pasti berubah. Pasti berubah. Yang tidak berubah dua je, iblis dan binatang. Binatang tidak berubah, iblis tidak berubah. Tapi kita ni iblis pun tidak, binatang pun tidak. Iblis pun tidak, binatang pun tidak, malaikat pun tidak. Malaikat jauh sekali. Kalau malaikat dia amal bertambah-tambah. Amalan maintain, kita amalan kejap buat, kejap tidak. Sebab apa? Ada penat dia. Kita adat manusia kan. Manusia ni nak konsisten pada syariat belum tentu, sebab dia ada sakit dia. Dia ada penat dia. Dia ada mengantuk dia. Nampak? Jadi kalau dia tidak berubah, apa perubahan yang akan ditekankan di sini sedang Muhammad Allah SWT? Apa perubahan yang nak ditekankan di sini? Adalah perubahan yang diperlukan untuk ke syurga. Apa perubahannya? Jiwa yang tenang. Ingat kita recall balik pada hari pertama. Kenapa nak ke syurga? Kenapa nak masuk syurga? Cuba recall balik. Kenapa nak masuk syurga? Sebab Allah panggil. Sebab tu nak masuk. Allah yang panggil. Kalau Allah tak panggil, tak masuk kita. Kenapa datang? Kenapa pergi umrah dan haji? Lawak banyak-banyak tu, gelak ketawa tu jadi bimbang tu. Puan Atikah Zulaikha. Sebab tu tak boleh gelak-gelak banyak-banyak. Sebab apa yang akan berubah? Maknanya perubahan itu adalah sudut hatinya yang nak ke syurga. Kenapa nak masuk syurga? Kenapa nak masuk syurga? Sebab Allah panggil. Allah panggil. Itu masuk syurga dengan rahmat. Tapi kenapa masuk tu? Sudah pasti dengan rahmat, Puan Razia. Kenapa masuk tu? Macam mana nak dapat rahmat tu? Nampak? Ni kadang-kadang nak masuk syurga pun kita tak tahu. Nak cakap ke syurga pun kita tahu dah kita tak layak untuk syurga. Beramal banyak macam mana pun belum tentu. Allah panggil. Semua kita pendosa. Nampak? Allah nak jumpa. Allah nak jumpa. Allah tak kira siapa tu. Who you are. Siapa pun kita. Kalau Allah nak jumpa, Allah bersihkan kita. Allah bersihkan yang pertama apa? Hati kita. Hati. Ini yang kita maksudkan. Ramadan dah berlalu pergi, tapi hati masih sama je ada iri. Masih ada dengki. Ciri ahli syurga itu adalah hatinya bebas daripada hasad dan dengki. Penyakit hati. Perbuatan amalan kita takkan perfect. Kita tak boleh perfect dalam amalan. Susah kita. Tapi hati tidak boleh. Hati tak boleh kata tak perfect ustaz, kena ada riak sikit. Ada berani cakap gitu? Siapa boleh berkata begini? Yalah ustaz, hati ni tak boleh perfect sangat, kena ada riak sikit, kena ada ujub sikit, kena ada takabur sikit. Boleh? Boleh tidak? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala.
Sebab itu timbang tara dalam Allah melihat kita itu adalah hati. Sebab tu Nabi SAW kata, mafhum hadis, semua umatku yadkhulul jannah illa aba, kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Benar, tidak boleh. Mana ada boleh sikit pun ada, tak boleh. Jadi nak tak boleh ada. Kalau kekurangan amalan, kecacatan amalan mungkin akan diterima. Catat amalan, kita dah berusaha untuk ubah, ada kecacatan. Ubah tidak? Tak layak diri masuk, tapi Nabi suruh minta. Nabi suruh minta. Nabi suruh kejar dia. Nampak tidak? Sila imam mata Allah SWT. Caranya jangan ada diri lah, Puan Rosi Farida. Sebab tu bila kita ke syurga, kita nak jalan ke syurga, persiapan kita itu adalah hati kita. Hati ni kalau ada penyakit hati, maka itu datang penat tu, itu datang sakit tu. Hati sakit. Yang nak istiqomah tu hati. Kemudian disokong dengan amalan yang wajib. Bila hati dah istiqomah, yakni ikhlas dan takut Allah, itu pasti dia akan buat yang wajib. Yang wajib akan dijaga. Sebagai contoh, aurat, solat. Yang wajib ni dia akan jaga. Cuma soalnya sekarang, hati ni kita masih bagi muka kerana kita akan sebut soal perasaan. Kita tak nak apa-apa yang tentang hati, kita akan sembunyikan. Kita akan sembunyikan. Kita kata soal hati dia sulit. Soal hati dia sulit. Soal hati dia payah. Payah semua. Bila hati dia, yelah kita ni orang perempuan, takkan langsung tak ada perasaan. Asal bincang soal hati dia, kita tak nak cerita pasal tenang. Kita rasa tenang itu mustahil. Kita sangka tenang itu satu benda yang kena tak ada masalah baru boleh tenang. Kita sangka tenang itu mesti dapat suami yang turun daripada langit. Kita sangka tenang itu mesti dapat isteri yang bidadari syurga. Kita sangka tenang itu mesti dapat qiyamul setiap malam, tak berhenti-henti. Kita sangka tenang itu dengan baca Quran 30 juzuk. Kita sangka. Sebab tu ada orang yang bila dia tak boleh beramal begitu, dia terus cakap, tak boleh nak tenang. Saya Quran pun tidak. Contoh, saya solat malam pun tidak. Saya ni siapa ustaz? Saya ni pendosa. Saya ni gini. Datang alasan. Alasan datang, datang sangkaan datang, sangkaan datang. Sangkaan pun datang kerana jahil. Allah berfirman surah Al-An'am 116. Kalau kamu menuruti kebanyakan sangkaan di atas muka bumi ini, ternyata kebanyakannya menjauhkan kamu daripada aku. Yang ini sesat. Jadi penyakit fizikal, kalau fizikal, ya lagilah Allah rukhsah dalam ibadat Puan Rozi Firda. Kalau fizikal kita nak ada rukhsah, ada kecacatan ataupun ada kelemahan, lagilah Allah memberi kelonggaran. Tiada bebanan dalam agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nampak tidak? Tiada beban. Nampak tidak? Puan Atika Zulaika, beza hati dan perasaan. Kongsi kasih. Kasih tidak berkongsi pun. Kasih tidak berkongsi. Sebab kasih itu Allah punya. Kasih itu diberi. Sebab tu kena belajar dengan nama Allah. Nampak? Ni yang saya bagi tahu sini. Hati ni cerita tentang Allah, bukan cerita tentang masalah diri kita. Masalah diri ni cerita dekat perasaan. Sebab ikut sangat perasaan, ikut sangat sangkaan. Ni, kita nampak kebendaan dia. Nampak dia sayang itu suami, kaya itu duit. Itu soal nafsu. Hati ni tak cerita tentang makhluk. Hati cerita tentang Allah. Hati ni cerita tentang kasih sayang yang sudah ada dalam hati. Kalau dah ada kongsi, buat apa? Kasih sayang diberikan oleh Allah setiap orang, tanpa terkecuali. Semua orang ada kasih sayang. Wallahi, apa saja yang berkaitan dengan sifat Allah, itu sudah ada. Kita je buta. Kita buta. Keliru lagi. Nak syurga tapi masih pertahankan perasaan. Perasaan apa? Perasaan tak nak berkongsi.
perasaan sedih, perasaan itu, perasaan ini. Perasaan ada dua je, sedih dengan gembira. Perasaan sedih dan gembira. Dan perasaan ni biasa terkait dengan keadaan. Perasaan cerita tentang keadaan. Sebab tu kalau orang luahkan perasaan, pasti akan cerita pasal keadaan. Nampak tak? Orang kalau cerita bab perasaan, pasti dia akan cerita pasal keadaan. Dia cerita keadaan dia, suami dia, cerita keadaan isteri dia, keadaan anak dia. Itu perasaan lah tu. Tapi kalau dia cerita tentang kekuasaan, itu cerita tentang hati. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Benar, kita nak sampai hati kita dalam surah Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nampak tak? Wad-duha wal-laili idza saja, demi duha, kemudian demi malam, dua-dua keadaan dia okey. Salah ke ustaz kita nak bersenang hati bukan riak ke hujub, hanya bersangka baik, kita yakin Allah tak sayang pada kita. Salah ke ustaz kita nak bersenang hati? Apa maksud salah ke nak bersenang hati? Bukan orang tahu pun senang hati. Lainlah kalau senang hati itu dengan tunjuk barang. Alah nak senang hati dengan fashion baru. Alah nak yah-yah rumah, nak bagi hati senang. Hati senang bukan dengan perhiasan kebendaan. Hati senang itu dengan amalan. Sebab itu antaranya sidang Imam mata Allah SWT, doa minta ke Allah, ya Allah bagi hati aku senang dengan ketaatan. Setengah orang dia nak senang itu macam perbahasan tentang gembira lah, Puan Fazilah. Ada orang senang atau gembira, senang gembira perkara yang sama. Itu perasaan, keadaan. Senang keadaan, gembira keadaan. Ada orang dia nak hati dia senang, dia kena ikut perasaan dulu. Bila perasaan dia dah dipenuhi, baru dia kata senang hati. Itu maknanya hatinya lemah. Hatinya kena ikut keadaan. Itu kata dia panggil sakit hati, susah hati tu. Semua tanya diri kita, aku ni senang hati sebab apa? Question. Ke dapat gaji ke? Duit masuk ke? Apa ke? Cuba tanya. Sepatutnya kita senang hati kerana Allah. Kalau kerana Allah, apa saja semua kerana Allah, duduk saja dah senang hati dah. Sebab apa? Dengan Allah. Tarik nafas dah dengan Allah dah. Zikir subhanallah dah dengan Allah dah. Tapi sebab ketika itu keadaan hati kita tidak stable. Hati kita masih terikat dengan keadaan. Kita nak rumah yang lapang, bawah hati senang. Kita nak suami yang romantik, bawah hati senang. Kita nak anak yang dengar kata, bawah hati senang. Kita nak semua keadaan itu, bawah hati senang. Maka itu perkara yang salah. Sebab hati yang senang itu sepatutnya bersandar pada amalan. Kalau amalan dia dah buat, dia jaga amalan, dia jaga ketaatan, dah senang hati sepatutnya. Nampak? Jadi sidang Imam mata Allah SWT, jadi kalau kita lihat bagaimana keadaan diri kita, bagaimana keadaan diri kita, kalau kita nak lihat Tuan Natah zuhud, boleh zuhud ini dalam keadaan tidak terkesan dengan kebendaan. Senang tidak merasa senang, susah tidak merasa susah, tu zuhud. Dia tidak tertipu dengan dunia. Kaya pada Allah, bukan pada harta. Ambil nota ni, take note zuhud ni. Harta benda kaya Allah. Kaya itu sifat Allah. Walaupun dia berilah harta yang banyak, dia tetap kata kaya yang Allah. Lalu dia tak adalah perasan kaya. Nampak? Dia tidak perasan kaya dengan harta. Dia tidak perasan sayang dengan suami. Perasan sayang dengan isteri. Apa maksud perasan? Baik. Bab hati ni sidang Imam mata Allah SWT. Orang yang mengenal ni, maksudnya sekiranya kita dah mengenal, macam mana cara mengenal? Nafi isbat. Nafi ibad. Betul Syahrul Niza, Tuan Syahrul Niza, hati rasa kaya walaupun miskin ini. Sebab kaya itu pada hati. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Kaya pada jiwa. Macam contoh kita semua pagi ni semua kaya. Rasakan kekayaan itu. Barat mengajar kita fikir kaya. Think rich. Kalau fikir benda,
Kalau kita fikir itu benda, kalau rasa itu sifat. Sifat tidak boleh dipikirkan. Bagaimana nak fikir kaya kalau benda itu sifat? Bagaimana nak fikirkan kasih sayang kalau benda itu sifat? Sebab tu jangan dibayang-bayangkan, jangan dipikir-pikirkan. Dia adalah anugerah. Sebab sifat yang ada dari tempat yang asal dari nama Allah. Dengar baik-baik. Ini final. Ni kan nak ada ujian je gini. Sifat yang ada asal usul tempat atau asal usul dia, ada asal muasal dia. Kaya ada asal muasal. Asal muasal kaya itu adalah al-ghani. Antal ghani wa nahnu fuqara. Kaulah maha kaya, aku fakir. Nah, kalau kita dah kena sifat, kenapa nak perasan lagi dengan harta? Kita ni cepat nak perasan dengan bukan yang kita punya. Dalam konteks perbahasan al-haya'u minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Tak malu ke kita dipanggil tentang diri kita tetapi bukan kita? Contoh, saya ulanglah sekali. Tak malu ke kita dengan Allah? Orang lain panggil diri kita bukan diri kita, bukan dengan sifat kita. Lalu kita perasan dengan sifat itu. Tak malu ke? Contoh, kayanya dia. Kayanya dia. Kita pun ya taklah kaya sangat. Tapi dah hati kata, hati yang dah terkesan dengan perasaan. Hati yang kesannya hanya pada iman, dia takkan terima perkara itu. Tapi hati yang terkesan dengan perasaan, mula dia senang hati dengan pujian. Malah dia nak diakui oleh dengan sifat itu. Akulah yang paling kaya. Akulah yang paling sayang. Biasa isteri-isteri pakai sifat paling sayang lah. Akulah isteri yang paling sayang. Ataupun akulah isteri yang tersayang. Tak malu ke kita dipanggil sifat yang bukan milik kita? Tak malu ke? Ini nama al-haya'u minal iman. Tak malu ke orang puji cantik sedangkan cantik tu bukan kita? Tak malu ke? Malulah. Bobok tobat, bobok sedar. Sebab tu saya bagi tahu, iblis dengan binatang dia tak berubah. Sebab binatang tak boleh fikir. Sebab dia tak boleh fikir pun apa yang kita bincangkan ni. Binatang tak ada akal, Allah tak bagi fikir pun. Allah tak bagi peluang untuk kita syarahkan binatang. Iblis tak boleh dah, sebab dia dendam. Ceritalah macam mana pun Ustaz, ceritalah macam mana pun Ustaz, aku tak suka. Itu iblis. Iblis ni dia akan dendam. Ceritalah macam mana dia dendam. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita akan ambil iktibar. 3 keadaan yang kita akan ambil iktibar. Rujukan surah Al-A'raf 179. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaikal an'am bal hum adall. Nampak? 3 perkara kena jaga. Pertama, hati jangan sampai tidak memahami ayat-ayat Allah. Allah kata qulubul la yafqahuna biha. Ada hati dia tak nak memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, a'yunul la yubsiruna biha. Ada mata dia tak nak tengok tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, azanul la yasma'una biha. Ada telinga dia tak mau dengar nasihat-nasihat tentang Allah. 3 perkara ni jaga. Jadi berbalik dengan tadi, tak malu ke? Malu ni bila hati kenal. Kita nak tunjuk. Kenapa sedekah ni boleh tunjuk, boleh tak tunjuk? Kenapa sedekah ni sepatutnya ialah boleh tunjuk, boleh tak tunjuk? Baik, saya bahas ringkas tentang sedekah. Sedekah ni hati-hati. Dan Nabi kata sebaik-baiknya tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tu sebaik-baiknya nak sempurnakan sedekah. Tapi bukan bermakna tak boleh bagi tahu. Boleh bagi tahu sekadar nak mencetuskan, galakkan orang bersedekah. Tapi isunya di sini adalah, tak malu ke orang panggil kita ni seorang dermawan sedangkan kita derma tak banyak mana pun? Tak banyak mana pun. Tak malu ke apa yang kita derma tu adalah Allah punya? Lalu orang panggil kita, oh dermawannya dia. Tak malu ke? Pakai hak Allah, harta Allah. Harta Allah Ustaz, saya yang usaha, saya yang tungku lumus. Kan ke Allah suruh sedekah? Saya kan kerja bisnes saya meletup-letup. Bisnes saya meletup-letup, saya sedekah lah. Yelah, pertama sedekah berapa sangat? Sedekah berapa sangat?
Boleh declare account tak? Boleh declare LHDN. Declare harta saya sedekah 500 juta. Untung 1 triliun. Contoh. Atau saya sedekah 20 juta. Keuntungan saya 40 juta. Boleh declare macam tu. Silap-silap kita sedekah benda yang tax exemption je. Nak bebas cukai. Benda yang lagi cukai kita claim kat tax pula tu. Claim kat zakat. Ingatkan sedekah daripada untung. Ini tolak. Yang mana nak kena tax tu, tu dia cukaikan. Yang itu kita daripada ni baik kita sedekah. Nanti bagi resit, saya dah sedekah ni Tapi sebab niat nak lari tax. Sedekah macam sahabat sedekah daripada untung. Boleh declare sepatutnya. Ada satu kisah para sahabat lu. Sahabat namanya Abdullah yang ada satu taman di padang pasir. Dia ada kebun di padang pasir. Kisah ni masyhur. Boleh rujuk nanti. Ketika tengah panas terik, kemudian terdengar suara daripada langit suruh dia turunkan hujan pada kebun dia saja. Maka ada seorang si fulan ni dengar. Seorang ni fulan dengar, dia lari ke kebun orang tu. Dia pelik. Kenapa Allah boleh turunkan hujan dekat tempat dia je? Maka dia jumpa dengan si fulan tadi, sahabat Nabi SAW tadi. Maka si fulan pun cakap, aku bagikan hartaku 3 bahagian. Dia cakap terus terang. Ini apa? Declare. 1/3 untuk diriku, 1/3 untuk perniagaanku, 1/3 untuk fakir miskin. Nampak? 3 declare. Ini kita ambil yang tax tu nak kena cukai, kita ambil. Malulah. Sebab tu bila kata tunjukkan kita ni macam sedekah sana sini, hati-hati. Sebab hati kita ni nawaitu mau jaga. Bila jaga nawaitu Tuan Razak, mesti kita jaga amal kita. Kita tak nak orang gelar kita ni macam baik, memakai sifat Allah, tapi kita tidak macam tu pun. Sebab tu ulama-ulama dulu dia tidak minta sifat itu dilihat. Macam contoh yang pengalaman saya jumpa dengan guru-guru hebat, arif-arif billah. Mereka tidak tundukkan diri mereka itu hebat dalam ilmu sebab mereka tak nak dilihat berilmu. Alim tu dia tak nak. Sebab sifat hakiki manusia itu jahil. Sifat hakiki manusia itu jahil. Nampak? Sebab tu dia bersedia mendengar. Dia tak tunjukkan dia banyak tahu. Dia sentiasa merendah. Itu namanya mahmudah, sifat terpuji. Sama orang ada harta. Jangan sampai orang gelar kita, dia ni ahli sedekah. Ahli sedekah berapa banyak ahli sedekah? Sebenarnya yang selayaknya nak menerima gelaran yang memberi ni Allah. Allah banyak bagi kita kat kita tanpa diminta. Kita kena dibagi tahu baru bagi. Kita diberi tahu baru bagi. Tapi Allah tidak. Allah tak diberi tahu dah bagi dah. Sifat hakiki manusia itu lemah. Sifat hakiki manusia itu jahil. Sifat hakiki manusia itu miskin. Tiba-tiba orang panggil dia orang kaya. Tak malu ke? Orang yang kena sifat dia akan malu. Tiba-tiba orang panggil dia, orang berilmu ni, orang alim. Orang alim yang takut Allah, dia takut. Dia takut. Nampak? Jadi bagus politika, baguslah begitu. Orang ingat dia ni bukan kaki sedekah. Tak apalah, biarlah orang tak tahu, biarlah orang ingat dia ni tak kuat sedekah. Tapi Allah tahu dia ni ahli sedekah. Sebab sifat ni, okey baik, saya dah jemaah mata Allah SWT. Sifat yang kita pakai ni, yang Allah bagi pinjam ni, Allah amanahkan kita lakukan. Contoh sayang, yang saya sebut tadi, kongsi kasih sayang. Itu sifat Allah. Itu sifat Allah. Nampak? Jadi sifat Allah sayang tu, yang akan menilai sayang tu Allah, bukan suami. Jadi isteri-isteri tak payah buat bajet sayang depan suami. Kalau isteri-isteri bajet sayang depan suami, tapi di sisi Allah, Allah kata kau munafik, nak jawab apa? Bajet sayang depan suami sebab takut hilang suami. Sebab Allah yang akan menghukum, menilai adakah kita perform tidak sifat kasih sayang itu. Adakah kita akan perform tidak sifat kaya itu? Adakah kita perform tidak sifat ilmu itu? Sebab semua sifat yang kita nak dambakan itu nama Allah. Yang biasa kita akan guna tu sayang dengan kuat, dia sayang dengan rezeki.
sayang dengan sedekah. Ini sifat yang biasa kita akan gunakan. Kita nak dilihat kita ni ahli sedekah. Kita nak dilihat kita ni pasangan merpati dua sejoli. Kita nak orang lihat kita ni pandai benar jaga lelaki kita. Kita kalau boleh nak viralkan dia. Kelab isteri pandai jaga lelaki, atau kelab isteri lelaki isteri dia seorang je, macam tu lah, macam-macam lah. Nampak? Yang si isteri nak tunjukkan pandai tak saya menyayangi abang. Nampak? Padahal sifat itu sifat yang Allah berikan. Kasih sayang diberikan, rezeki diberikan, kuat diberikan, semua diberikan, lalu kena dikeluarkan. Nak tak nak kena keluar. Bila keluar bukan benda yang kita punya, di mana diri kita nak mengaku? Dapat dari Allah, tiba-tiba mengaku dari kita. Ini satu kebatilan sebenarnya mata Allah SWT. Sayang dari Allah, nampak? Sayang dari Allah, tetapi ketika kita melaksanakan perbuatan kasih sayang, kita mula merasakan kalau tak saya yang menyayangi, tak jadi. Di mana kita? Tak malu ke? Sebenarnya mata Allah SWT. Baik, maka di sini kita lihat di mana keperluan kita untuk menjaga ketulinan, ketulusan, keikhlasan dalam hati kita. Sebab perubahan itu nak tengok di situ. Berubah dari sudut luaran, tiba-tiba jadi lemah lembut, lemah gemalai, tiba-tiba dalam hati masih ada syirik, itu tidak dikira perubahan. Dan yang pasti perubahan yang sebenar dari hati dan dari amalan, dua-dua serentak mesti berubah. Dia mesti serentak perubahan itu. Dia tidak boleh berubah luar je, dalam masih lagi sulitlah ustaz, sulitlah ustaz, sulitlah. Dia bagi alasan saja. Sebab hakikatnya dia masih nak mengaku diri sebenarnya. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Bab niat ini, bila sebut tentang niat, niat itu adalah bukan seperti yang kita faham niat pada lafaz. Niat bukan seperti yang kita faham niat pada ibadat khusus. Usalli fardhu zuhri, itu lafaz niat. Nawaitu somma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala, niat. Itu lafaz niat. Tapi yang dimasukkan niat ini adalah qasad, tujuan. Tulis niat sama dengan tujuan. Tujuan ni kena faham. Kalau sebut tapi tak faham, tak jadi. Contoh, niat nak pergi Kuala Lumpur. Makna tujuan nak pergi Kuala Lumpur. Tujuan nak pergi Kuala Lumpur. Ni nak pergi ikut jalan mana ni? Ni nak pergi Kedah ustaz. Dah? Kamu nak pergi niat, kata nak pergi Kuala Lumpur, apa pergi ke Kedah? Yalah, saya nak pergi Kuala Lumpur lah sebenarnya. Saya dah pasang niat dah nak pergi Kuala Lumpur. Memanglah pasang niat pergi Kuala Lumpur. Kamu faham tak nak pergi Kuala Lumpur tu dengan apa? Nak ikut jalan pergi Kedah lah ustaz. Ni gila ni, potong pergi Tanjung Rambutan kan? Sama lah cara kita, niat kerana Allah, niat untuk syurga, tapi nafi isbat tak buat. Jalan ke arah ahli neraka, hati masih lagi berbolak-balik, maka belum niat. Orang macam ni dia tak faham niat. Orang yang faham niat, sebab kasih orang, puatika, manusia ni tak ada kasih sayang lah. Jangan kaitkan kasih dengan manusia. Dalam perbincangan hakikat kehidupan dengan saya ni, kalau tak faham, kalau masih lagi nak kaitkan sayang dengan makhluk, dia masih lagi batil. Terpulang lah. Kalau masih lagi nak faham, payahlah ustaz nak kongsi kekayaan ni, pergilah duduk ngata tu. Payahlah ustaz kasih sayang ni, nak orang nak kongsi kasih sayang orang. Belum nafi isbat lagi lah tu. Itu namanya seperti sebut kasih sayang Allah tapi masih lihat diri. Tak malu ke? Tak malu ke? Asal kita tak ada kasih sayang. Bila start ada kasih sayang ni, bagus juga tanya soalan tu. Alang-alang kita akhir ni nak tanya jugalah. Bila start kasih sayang ada, saya nak tanya, ada tak yang boleh bagi syarahan bila start kita ada kasih sayang ni? Tiba-tiba kita dah nampak kasih sayang manusia lah. Umur bila kasih sayang ada Boleh ada siapa-siapa boleh terangkan kat saya tak? Nyanduk dia kata mengelupur kata sayang pada makhluk ni.
yang kata sayang pada manusia ni, saya nak tanya, bila kasih sayang ada pada diri? Saya nak tengok tarikh bila, sedari bila, saat bila tiba-tiba dia perasan ada kasih sayang tu, bila? Sebab kalau ada pada diri, mesti dia ingat dan bila ada. Nampak? Tolong bagi tahu. Kayak kasih sayang milik Allah bukan milik kita. Bila? Tak ada. Bila tak ada, kalau kata ada pada kita, mesti kita ingat bila ada. Contoh, bila jadi kaya? Bila jadi kaya, yang diingat harta. Diingat ada 1 jutawan, dia dah jadi kaya. Itu perasaan. Allah bagi pun tak tahu. Nampak tidak? Yang kita ingat, bila mula ada kasih sayang, yang kita ingat kan, tahu. Yang kita ingat bila kita nak kahwin. Tu baru tergedik-gedik tahu kasih sayang. Bila nak kahwin tu je. Nak kahwin lagi. Wah, barulah cakap kasih sayang. Bila? Tanya, bila? Tak ada. Puan Rohaniza tak. Nampak? Jadi, bila kita kenal Allah, ya, betul Puan Juliana. Bila kita kenal Allah, baru ada kasih sayang. Bila kita kenal Allah, baru ada kasih sayang. Dan kasih sayang itu bila kita kenal, sudah ada sejak azali lagi. Sayang ada dari dulu lagi. Sebelum ada kita, sudah ada sayang. Itu iktikad. Sebab tu kita nafikan, tiada ada sayang pada suami, sayang ada hanya pada Allah. Sebab sayang itu wujud sebelum ada suami. Sayang itu wujud bila sebelum ada isteri. Bila kenal Allah, ada kasih sayang. Bermaksud orang yang tidak kenal Allah, jangan duduk dengan dia. Orang macam ni tak ada kasih sayang. Berkongsi, berebut, macam-macam semua. Tergedik-gedik, berebut, apa lagi, bergaduh, macam-macam lah. Orang yang tak ada Allah, dia akan buat kehancuran. Kita bila ada kasih sayang? Bila kita ada Allah. Maksudnya bila kita kenal Allah. Orang yang masih menangis sebab makhluk, masih lagi duk tangisan rasa kehilangan, dia dusta. Dia tak ada kasih sayang. Sebab tu jangan cuba-cuba nak cerita kasih sayang kalau tak kenal Allah. Cerita dulu sifat apa. Ini duk cerita kasih sayang, kita kena pandai jaga isteri kita. Nah, isteri ni, perempuan ni, dia kan ada sifat-sifat tertentu. Macam perempuan ni, dia kena belai, dia kena, Rasulullah SAW pun membelai, memuji isteri, dan sebenarnya kita kena contohi sifat Nabi SAW. Dia kait dengan Nabi pula. Nabi bawa kita kenal Allah. Kenapa tak nak cerita pasal Allah dulu? Kenapa nak ada kaji pasal perempuan? Kenapa nak kaji pasal suami? Kenapa tak nak kaji pasal Allah? Nampak? Kaji pasal duit, sistem duit, strategi nak kaya. Ada yang tanya saya kemarin, saya tak jawab lagi, nanti saya jawab. Ustaz, mana salah je bila nak suruh orang niat jadi jutawan ni? Jadi jutawan je lah, sebenarnya nak jadi jutawan tu suruh kuat sedekah. Saya tanya balik, nak jadi kaya dengan jutawan? Saya cakap, tak apa yang saya jawab. Dia faham ni tak? Nak berata saja, tak nak kaya pun. Jadi orang tak kenal Allah, dia tidak akan ada sifat-sifat itu. Allah tak akan bagi. Jadi jangan duduk dengan orang yang tak ada Allah, menyusahkan. Orang yang tak ada Allah, dia akan jadi orang yang ketagihan, ketagih makhluk, ketagihan kasih sayang yang tak ada. Sayang pada suami tak ada, dia ketagih suami. Tagih suami, seorang tarik tangan kanan, seorang tarik tangan kiri. Ni tadi yang Puan Zalika cerita tu. Seorang tarik tangan kanan, seorang tarik tangan kiri, seorang tarik kiri kanan, kaki kiri, lalu putih semua. Tu bawa padan muka. Kita bagi habis lah sidang Imam Allah SWT. Kita jumpa Ramadan berkali dah. Duk sifat, duk kefahaman masih lagi ditakut yang lama. Kita masih lagi berfikiran kolot dan jumut. Fikiran kita kolot dan jumut. Masih lagi duk rasa kasih sayang tu dia diri. Nampak? Nak berata saja, tak nak kaya pun. Sebab apa? Bila orang minta, terkial-kial. Malah dah lah nak harta je, perasan kaya pula tu. Nak harta, ambil sifat kaya pakai. Punyalah tak amanah. Tak amanah sidang Muhammad Allah SWT.
Dahlah dia nak harta je, kemudian nak dipanggil orang kaya. Dahlah dia nak suami je, kemudian dipanggil yang disayangi. Tak layak dia pakai sifat itu sebenarnya. Ingat, orang yang nakkan makhluk saja, tidak layak dia memiliki sifat Allah. Tak layak. Allah takkan bagi. Allah takkan bagi. Allah takkan bagi dia kasih sayang. Allah takkan bagi dia kaya. Allah takkan bagi. Allah bagi dia harta je, tapi miskin jiwa. Allah bagi suami je, tapi merebut suami. Sebab itu saya jumpa kes yang banyak. Ketakutan yang tiada penghujungnya. Sesat dalam bersyariat. Sesat dalam terang, Puan Zawiyah. Sesat dalam bersyariat. Saya tulis. Dalam bersyariat perkahwinan, dia sesat. Sebab apa? Dia kahwin, dia rasa di situlah bermulanya kasih sayang. Berapa ramai pasangan-pasangan kahwin, dia merasakan bahawa bermulanya kasih sayang bermula setelah perkahwinan. Di situlah berputiknya kasih sayang. Nampak tidak? Di situlah bermulanya kasih sayang, berputik, berbunga-bunga, luruh seperti autumn di Korea. Lepas tu melayang pinggan mangkuk. Ataupun dalam ketakutan nak menjaga isteri. Oh, nanti kan nak jaga perasaan dia ni karang. Nanti kan dia cemburu karang, dia mengajuk. Oh, payah aku ni. Jagalah makhluk sampai ke mati. Allah suruh jaga Allah, bukan jaga makhluk. Ihfazillah, Nabi kata, yahfazuka, jaga Allah. Nampak? Jaga daripada Allah murka. Bimbang supaya Allah tidak bimbing. Bimbang, kita bimbang. Ya Allah ni bimbing aku tidak ni. Bimbang sepatutnya. Nampak? Sebab itu orang yang nak makhluk ni, kita tengok dia bergaduh tak habis-habis. Dia punya cemburu tak habis-habis. Cemburu tak habis-habis, siap menentang lah tu. Menentang sombong. Menentang sombong. Mana sudah nampak sifat iblis dia. Kita cerita pasal sayang, dia tak mau dengar. Bercerita bab lain tak? Banyak lagi lah cerita. Dia sound kita. Bercerita bab lain tak? Banyak lagi lah bab fikih, fiqah semua saya dengar. Saya nak belajar tentang solat, Ustaz. Saya nak belajar tentang puasa, tentang sedekah, berapa kiraan hukum. Saya tak mau dengar hati-hati ni. Hati ni saya ada. Saya tahu jaga hati saya sendiri. Oh, hebat orang macam ni. Ada. Hebat orang macam ni. Dia menganggap hati dia itu sudah berada dalam keadaan yang dia tahu. Saya tahulah isi hati saya. Saya je tahu isi hati saya. Wah, dia cakap macam tu. Yang menanggungnya saya, yang sakitnya saya. Ustaz pun tahu. Kita kena tabur balik. Dia nak dengar apa yang dia nak dengar dia. Ustaz, sedekah ni apa yang terbaik? Berapa ya? Oh ya sedekah. Okey. Dia nak dengar benda je. Dia tak nak dengar jangan perasan ketika sedekah. Jangan mengaku kaya. Dia sakit hati tu dengar tu. Aku usaha penat-penat, dia kata jangan mengaku kaya. Yelah, Allah lah. Sekarang ni kaya tu kan ada pada makhluk juga. Ini kan amanah. Dia pun pandai kona juga tu. Dia pun pandai kona baring juga. Nampak tidak? Jadi dia tak mau dengar. Sebab itu nak bagi tahunya, itu orang sombong. Tak berubah dia. Tak berubah. Datanglah berapa kali Lailatul Qadar, datanglah berapa kali Ramadan, ceritalah, buatlah, hatinya masih sama. Hitam hati kau mah. Ibarat gitulah. Dia tak mau dengar. Dia rasa tak apalah, kita jangan taksub sangatlah. Dia point dia last sekali, kita kena bersederhana lah. Kita kena bersederhana lah dalam agama ni. Benar Tuan Jeffrey, SOP, Standard Operation Procedure, bila kata milik Allah, dia ada SOP. Contoh sekarang ni, kita ada SOP untuk COVID-19. Kita ada SOP kan? Sebab kita di bawah kekuasaan kerajaan. Bila kerajaan bagi SOP, ikut. Bila kerajaan bagi SOP, ikut. Nampak? Tapi kita di bawah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi SOP, jangan mengaku diri. Kenapa ramai tak nak ikut? Apa maksud tak nak mengaku diri? La tusyrik billah. Nampak tidak? SOP kasih sayang itu mesti taat pada Allah. SOP kasih sayang, bukan taat pada isteri, bukan taat pada makhluk. Nampak tidak? Sini Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita rungkaikan kembali. Sebab itu soalan tadi, bila ada kasih sayang, cuba tanya.
Tanya isteri kita, yang mana ada isteri tu. Tanya, bila start ada kasih sayang? Start ada abang ke? Kalau si isteri tu mula itikad kasih sayang setelah ada suami dan ada makhluk, betulkan balik kefahaman dia. Dia tak faham. Dia tak faham. Nampak? Sayang bermula dengan Allah, tanpa makhluk. Sebab apa dia bagi dalil begitu? Kerana sayang itu nama Allah, ada sifat asal muasal dia. Amboi. Jawab. Ada sifat asal muasal. Bila sebut sifatnya ada sandarannya itu adalah Allah, maka ada tanpa perlu makhluk. Nampak? Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri tanpa perlu ada makhluk. Jadi ada suami isteri ni untuk apa? Nampak? Ada suami isteri untuk apa? Sedang mata Allah SWT untuk menyatakan kasih sayang Allah. Bukan masih nak mencari kasih sayang. Bukan tergedik-gedik kata tak nak kongsi kasih sayang. Saya guna perkataan tergedik-gedik je lah. Sebab memang tergedik-gedik pun. Sibuk pertahankan makhluk yang bukan dia punya pun. Nampak tidak? Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Jadi nak bagi tahunya, apabila wujudnya alam, yakni alam semesta menyatakan Allah, tulis kat bawah tu. Bila kita nak road to jannah, bila ikhlas itu menyatakan Allah. Tulis ringkasan dia. Road to jannah sama dengan ikhlas sama dengan menyatakan Allah. Khalas. Nampak tidak? Benar. Tajalliyat, menyatakan. Jadi sekarang ni menyatakan kasih sayang sudah ada sejak azali, sayang pada Allah, lalu nyatakan kasih sayang Allah itu pada suami kita. Nyatakan kasih sayang itu pada isteri kita. Nampak? Nyatakan kasih sayang itu. Nyatakan kasih sayang itu pada anak-anak kita. Nyatakan kasih sayang itu pada seluruh alam. Itulah Nabi SAW. Jadi sedang jemaah yang bermata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua bermula dengan nama Allah. Bila kita kaji tentang kaedah, kita ada SOP. Jadi mesti ikut Nabi. Kaedah atau kaifiat atau maqasid dalam standard kita nak menerjemahkan kehidupan mesti bersandarkan akhlak Nabi. Akhlakul karimah. Nampak? Akhlakul karimah. Menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang imam mata Allah SWT, cuba renung, tanya diri kita, adakah kita selama hidup menyatakan Allah atau menyatakan diri? Itu je kesimpulan road to jannah dan back to fitrah. Bila hidup salah menyatakan, kalau hidup dia berpaling daripada menyatakan Allah, maksudnya menzahirkan surah Allah, maka binasalah dia. Binasa. Sebab tidak ada yang kekal melainkan hanya dengan Allah. Selain dia lari daripada Allah, binasa. Sebab tu rumah tangga yang hanya menyatakan pasangan menepati dua sejoli, rumah tangga yang hanya menyatakan nama suami dan isteri, rumah tangga yang menyatakan ini rumah tangga aku, rumah tangga itu sebenarnya dalam diam, api dalam sekam. Dalam diam dia bukanlah apa nak bagi tahunya anytime untuk collab je. Nampak tidak? Tinggal lagi Allah sayang, Allah bagi subsidi je. Tak apalah, kira okey lah. Tapi kalau dia menyatakan Allah, dengan menyatakan suruhan Allah, dengan meninggalkan larangannya, dengan membesarkan Allah, maka rumah tangga ini akan kekal. Dia tidak tercari-cari lagi kasih sayang. Sebab macam mana nak cari kalau dah ada? Benda kalau cari, kalau tak ada. Kalau diberikan, bukan cari, digunakan. Kalau cari, barang tak ada. Jadi kasih sayang bukan cari. Kasih sayang itu dikeluarkan atau dizahirkan. Maka setelah diberikan, isunya sekarang adalah kita tidak diberikan kasih sayang. Allah tak bagi kasih sayang kat kita. Nasib lah. Benar Tuan Asal Garam. Itulah salah meletakkan diri. Kita zalim. Inna syirka la zulmun azim. Surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Kita salah meletakkan diri.
Sedangkan diri kita untuk menyatakan Allah. Lalu kita ambil sifat itu, kita nyatakan pula diri kita. Sehingga orang terpengaruh dengan diri kita, orang kagum dengan kita, malah kita pula kagum dengan diri kita. Datang sifat ujub, sifat riak, malah takabur datang, sombong datang. Ima, pandainya kamu jaga laki kamu, ma. Aku tinggilah nak macam kamu, ma. Isteri kamu, laki kamu setia dengan aku seorang. Aku, itulah, dah lah polistrin. Tak patutlah hidup ni, tak adil lah, ma. Tak patutlah, tak setia lah laki aku ni, ma. Aku cemburu lah tengok kau ke mana-mana berdua. Seronoknya tengok kau ni betul-betul lah ikut Nabi, katanya. Pula seronok lah tengok suami kau memang baik betul, lebih betul dengan kau. Ada orang tanya, saya ni susah nak berubah, katanya. Suami saya dah baik dah, lembut dia, saya je susah berubah. Saya jawab balik, saya bagi tahu dekat yang bertanya tu, saya jawab balik, sebab lembut sangat tu tak berubah tu. Sebab lembut sangat tak berubah tu. Suami dah leyuk lentok dah ikut dia kendak, pun alasan juga, bukan tak nak berubah. Yelah, suami saya baik, tapi suami saya ni baik apa kalau suami biarkan isteri masih ada sifat syirik dalam hati. Tidak dikatakan suami yang baik kalau masih membiarkan penyakit hati dalam hati isteri. Tidak dikira. Suami yang baik adalah membersihkan hati isteri dia, berusaha mempapulah nak keluarkan penyakit hati dalam isteri dia itu. Bukan membiarkan, bukan mengikutkan. Ikut je lah. Suami, ikut awak lah. Ikut awak lah, ma. Ikut awak lah, ma. Yang kita terliur tengok, alah, hai, laki aku tak macam tu. Laki aku tak macam tu. Orang puji, orang sanjung kita, malah orang kagum dengan sifat yang ada pada kita, sedangkan sifat itu hanya milik Allah. Patutnya terangkanlah balik, Allahu Akbar. Ini semua menyatakan Allah. Nampak? Ini semua menyatakan Allah, ma. Jangan begitu, ma. Sayang Allah bukan letak pada satu, sayang Allah bukan letak pada empat. Sayang Allah itu tak pada Allah. Adanya sebelum adanya kamu, ada kita, ada semua. Bagi tazkirah macam tu. Baru kemah. Nampak? Baru kemah. Memanglah tak boleh nak bentuk kan, Puan Rohaniza. Buat orang pun ni kan, ni kita cerita sedap ni lelaki. Betul Ustaz, betul. Lelaki tak pandai betul. Saya nak bagi tahu pula, isteri yang suka dibentuk, maka dia bukan isteri. Sifat isteri ni dia dengar kata suami. Dan dia bukan manusia lah, sebab manusia ni boleh berubah. Kalau tak berubah, payah nak berubah, mungkin dia binatang. Cek balik lah, mungkin dia jadi manusia jadian ke, asalnya binatang tu. Mungkin dulu beruk kan, teori Darwin, mana tahu dia terselit ikut teori Darwin, tiba-tiba jadi manusia. Ataupun dia langsui kot, langsui yang belakang ada paku tu. Kan? Dia iblis, langsui ada paku jadi manusia. Patut tak berubah, tegur tak mau dengar, melawan pula tu. Mungkin dalam dua grup tu lah, sama ada binatang jadian ataupun langsui jadian. Sebab nak kata langsui, dia bukan langsui, nak kata binatang bukan binatang. Dia antara dua tu lah. Jadi sebab kalau isteri dia mesti dengar, manusia dia mesti mau dengar, manusia mesti mau dengar. Isteri yang ikut je suami, baguslah, apa masalahnya? Memang itulah hal tujuannya. Nama pun pimpinan ikutlah pemimpin. Lah Ustaz ikut je Ustaz, nanti kan masuk juang ke. Sifat tu ada iman. Tak semua benda kita ikut, benda-benda yang bercanggah dengan syariat jangan ikutlah. Mak, benda yang melanggar syariat jangan ikut. Bila jangan ikut, tak adalah kita ikut, tapi taklah buat masalah dengan suami. Ya, orang yang ada agama, sebab setiap orang, sebab tu Allah bagi iman. Setiap orang ada iman, bukan iman tu pada suami. Kalau iman tu pada suami, lain lah. Ini iman tu pada Allah, Allah yang bagi. Tu sama-sama dengar, mestilah Puan Atikah. Saya nak bagi tu bukan tu Puan Atikah. Jangan perasan orang perempuan. Saya nak cakap tu kan, saya nak bagi cukup ni.
Orang perempuan tak ada kalau tak ada lelaki. Semua yang dicakap ni tentang lelaki, bukan tentang perempuan. Perempuan tak wujud pun. Nak kata two way, one way sebenarnya. Saya kata kat orang lelaki, orang perempuan tak ada dengar. Saya kata kat orang lelaki. Dan apa pun saya kata kat perempuan, sebenarnya saya kata kat lelaki. Sebab perempuan dari lelaki. Allah jadikan Siti Hawa daripada Nabi Adam AS. Sebenarnya tak ada cerita tentang perempuan pun. Ini terbukti. Islam datang baru perempuan diangkat, dimuliakan. Surah An-Nisa. Kalau tidak ada Islam, perempuan tak ada nilai. Orang jahiliah pandang perempuan ni macam alat permainan je. Nabi datang, Nabi angkat balik martabat Islam. Datang kita dah masuk Islam, melawan pula tu. Banyak songeh pula. Islam datang nak jaga perempuan, perempuan pula banyak songeh. Sebenarnya memang tak ada. Kisah wanita tak wujud. Tak percaya, mari kita lihat. Zaujah. Kita ambil dalam bahasa Arab. Zauj. Suami dalam bahasa Arab apa? Zauj. Zai waw jim. Zauj. Isteri zaujah. Daripada perkataan apa dia ambil tu? Dari perkataan apa? Dari perkataan suami, zai waw jim tambah ta marbutah, zaujah. Jadi isteri daripada suami. Dia one way dia cakap ni sebenarnya, cakap kat laki je. Tapi sebab laki dah dikuasai oleh isteri, tu dia pening tu. Nampak? Dah lelaki kena conquer dia isteri, bahagian dia lebih kepada perempuan. Habis terpaksalah kena kata kat perempuan. Kita kena kata kat perempuan biar terkeluar balik suami ni yang telah ditangkap oleh isteri tu. Sebab tu surah An-Nisa ayat 1, dari diri kamu yang satu. Dari diri kamu yang satu. Sebab itu berbalik kepada isu yang asal. Dia tidak ada split, dia pernah satu je. Cuma datang teori kapitalis, teori sister in Islam, teori human right, hak wanita, hak lelaki, pening terus. Habis tunggang langgang cerita kita. Nampak? Islam datang baru dimuliakan. Islam datang baru perempuan dimuliakan. Sebelum itu perempuan tidak dipandang. Zaman jahiliah ditanam hidup-hidup. Dapat perempuan suai. Nampak? Sebab apa? Lemah perempuan ni. Datanglah teori barat, perempuan ni kuat, perempuan ni kuat. Lemah juga sebab struktur badannya lemah. Kalau solat pun dia tak solat full sebulan. Dia akan ada datang waktu period dia. Dia tidak boleh penuh seperti lelaki. Lelaki tak ada cuti. Tapi yang mana-mana cuti-cuti Malaysia tu teruk lagi pada jadi perempuan lah. Nampak? Dari segi solat dah separuh tinggal lah. Dari segi puasa pun separuh tak boleh penuh macam lelaki. Melainkan mengandung. Dan melainkan kalau dah tak datang period lah. Itu je lah. Tak mak. Jadi surah An-Nisa, diri kamu yang satu, zauj. Jadi perempuan janganlah nak ngada-ngada, janganlah cuba nak conquer lelaki. Dan lelaki pula janganlah biar dirimu di-conquer oleh perempuan. Sebab tu ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Qawwam. Sebab tu lelaki boleh kahwin 4 sebab dia ketua, diri dia semua tu. Nampak tangan? Kenapa kita tangan ada dua? Ni dua. Dua tangan, kaki. Kalau fikirkan teori kahwin tadi, satu tangan sudahlah. Payah ni dua tangan. Dua kaki lagi. Tangan kanan lagi, tangan kiri lagi. Payah ni. Apa payahnya kalau dia ada diri yang satu? Tangan dari badan yang sama, tangan kanan dari badan yang sama, tangan kiri dari badan yang sama, kaki kanan dari badan yang sama, kaki kiri dari badan yang sama. Samalah kalau isteri. Isteri yang pertama tangan kiri, tangan kanan, isteri kedua tangan kiri, isteri ketiga tangan kaki kanan, kaki kiri. Jadi sukar ke untuk badan untuk mengawal kaki semua itu? Tidak. Sebab dari diri dia. Sebab itu tak ada isu. Sebenarnya isunya bila kita tidak dibimbing oleh Allah SWT. Nampak?
Tak apalah kalau ada monopol penuh, alhamdulillah. Tapi nak sungguh ke monopol sekarang lama. Lama Allah bagi. Mana tak penuh jugalah. Tak penuh juga. Sebab itu perempuan akhirnya penuhnya dengan suami. Sebab tu hebatnya orang perempuan. Kita tiap balik. Angkat balik. Hebatnya orang perempuan, dia dapat suami yang jenis yang amal, jenis yang bagus, kongsi pahala. Dia panggil pahala kering panggil. Dia gosokkan baju suami je. Suami solat 20 rakaat, khatam 30 juzuk, pergi buat qiyamul lail, pahala untuk isteri. Nampak tidak? Nampak? Sebab tu kesempurnaan wanita itu balik pada lelaki, bukan pada diri dia. Kalau dia boleh menyempurnakan kehidupan itu sebagai isteri solehah, sempurnalah hidup dia. Jangan termakan mentaliti perempuan boleh hidup sendiri, tak boleh. Nampak? Benar. Saya nak bagi tahu konsep diri yang satu. Jadi tak ada masalah. Masalahnya bila tak ada Allah. Ingat, semalam ada yang tanya saya, kahwin dua buat masalah. Saya cakap bukan kahwin dua buat masalah. Yang buat masalah ni bila tak ada Allah. Faham? Bila tak ada Allah, jangan kata isteri nak makan sebutir beras, nasi pun tak boleh nak masuk dalam mulut tau. Nampak? Nak masuk sikit pun dalam mulut pun tak boleh. Contoh pahala kering. Kau kata dosa kering. Saya bagi contoh je, tamsil, tak ada masalah. Pahala kering panggil. Pahala kering ni mana mengalir, dia tanpa ada buat susah-susah. Kering-kering datang, kan basah ni kan dengan keringat. Nampak? Maksudnya orang lain berpeluh, kita dapat pahala. Tu masuk pahala kering, dosa kering. Dosa kering samalah. Orang lain punya dosa kita dapat. Tak pasal-pasal. Pergi ngumpat orang, dosa dia kita dapat. Tu panggil dosa kering. Tu istilah je, nak bagi kita faham apa yang nak masukkan kering. Sebab kita tak berpeluh pun. Tak berpeluh pun nak buat dosa. Buka mulut sikit, "Mah, kau tahu? Ni apa ni? Kuat betul nafsu laki dia. Ni. Si dia tak pandai jaga laki dia kan." Buka mulut. Dalam aircon pula tu. Bawang Rangers dalam aircon dah dapat pahala dosa kering. Orang punya dosa buat berpeluh-peluh, dia buat dosa, kita dapat. Nama macam tadi. Yang buat pahala suami, berpeluh-peluh dia buat pahala. Ketar-ketar lutut diri solat. Gentam-gentam ceramah, hampa nak keluar urat. Isteri numpang pahala. Patut isteri mengasihi bang. Tak ada istilah isteri didik suami. Tak ada istilah isteri. Boleh ke anak didik mak? Soalan saya nak tanya. Boleh ke anak didik mak? Mana boleh? Mana ada istilah anak didik mak? Anak mendoakan mak. Anak yang soleh, dan suami Nabi kata apa? Ada yang mendidik mak. Jadi kalau nak faham sudut suami isteri ni, tengok anak. Tengok anak dengan mak. Macam mana? Anak lelaki dengan mak. Tengok. Nabi kata anak yang soleh itu adalah mendoakan mak dia. Jadi isteri yang soleh mendoakan suami dia. Kalau betul isteri ni lebih agama, pasti amalan dia diterima oleh Allah. Pasti isteri solehah, pasti doa makbul. Doa je lah. Nah, kita duk saya kena tegur juga suami saya ni. Dia bukan apa ustaz. Kita tegur menegur ni amalan mulia. Mentang-mentanglah dia duk ceramah. Mentang-mentanglah dia pandai bercakap. Nampak? Tak boleh. Kalau nak tegur pun jangan. Bagi pendapat boleh. Bukan langsung tak boleh. Bagi pendapat. Bagi cadangan. Okey? Khair. Yang terbaiknya doakanlah. Doakan. Baik. Sidang mata Allah SWT. Jadi itu dia. Jadi road to jannah itu maknanya ikhlas. Ikhlas itu menyatakan Allah. Clear? Menyatakan Allah itu dengan nama Allah. Dengan nama Allah datang nafi dan isbat. Ni kronologi. Ni kalau ada whiteboard ni saya tulis ni. Saya tulis satu-satu ni, saya susun. Saya susunkan road to jannah. Okay, road to jannah. Ini jalan ke syurga. Jalan ke syurga ini satu je jalan dia. Nama jalan dia jalan ikhlas. Jalan ikhlas.
jalan mukhlasin. Okey, ni jalan ikhlas. Okey. Bila jalan ikhlas ini, dia juga dia kena matikan diri. Saya namakan juga jalan mati. Jalan mati, tulis jalan mati. Sebab orang ikhlas ni sebenarnya dia matikan diri, dia tak nampak diri. Sebab apa? Sebab ikhlas, tulis ikhlas, itu bawa, tulis kat bawah pula, menyatakan Allah. Bila menyatakan Allah, ulama kata mutu qoblal maut, matikan diri sebelum mati. Bila menyatakan Allah pun masuk matikan diri sebelum mati apabila nafi isbat. Turun bawah balik nafi isbat. Saya tulis. Nafi isbat, okey, dia nafikan diri dia, nafikan sayang pada diri. Itu nama mati tu. Tiada ada sayang pada diri, sayang ada pada Allah. Nyatakan. Bila dah nafi isbat, maka gitu kan, dah nyatakan, maka datanglah dipanggil membesarkan Allah. Nampak? Menyatakan Allah, endingnya apa? Memuji Allah, membesar Allah atau memuji Allah. Nampak tak? Tulis nanti post. Tak nak salin daripada sekarang. Tengok apa yang saya buat ni. Mana boleh eksklusif lah tengah live. Kalau nak ulang balik. Nanti kalau tulis post nanti Kang yang tak dengar, dapat juga lah. Tak apalah, saya tulis, saya cerita kat sini je. Nanti ada sesi kelas close up, nanti saya tulis. Nampak? Jadi setelah kita menyatakan Allah dengan nafi isbat tu, apa ending kita? Ending kita ni apa? Balik-balik pada jannah last kita ni apa? Memuji Allah. Okey, memuji Allah. Memuji Allah. Jadi itulah kesimpulan hidup kita, memuji Allah. Dapat pahala ustaz orang baca, orang amal lagi dapat pahala. Dia kena ada lah nak dapat ilmu macam mana kan. Kalau semua bagi je, nampak tak? Muji Allah. Hidup kita ni kembali kepada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah fitrah. Fitrah kita adalah Allah. Allah itu adalah puja-puji dia. Itu fitrah kita. Tapi masalahnya kita dah ambil sifat puja-puji itu pada diri kita. Itu kembali kepada tadi, tak pergi ke jannah lah tu, pergi kepada nar. Pergi kepada jahannam, neraka. Road to jannah, jalan ikhlas. Ni jalan ikhlas dia 3 diceritakan. Jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan ke syurga. Tu pecah lagi pula tu. Kemudian menyatakan Allah wa rabbaka fakabbir. Dengan cara mana nak menyatakan Allah? Nafi isbat, nafi diri, nafi sifat pada diri, nyatakan, dan ending dia adalah memuji Allah. Khalas. Masya Allah. Puji Allah ni satu kepuasan yang luar biasa, tuan-tuan. Subhanallah. Dan memang Allah itu untuk dipuji. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Tengok ketika malaikat, ketika Allah nak jadikan khalifah, malaikat kata apa? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tengok malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami yang memuji? Nampak? Memang adat kejadian puji Allah. Puji Allah tu ending for everything. Everything is about puji Allah. Kekasih dengan kekasih kan. Kasih mana ada kerja lain, puji je kerja. Puji, 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 puji. Cuma manusia ini jadi sekarang ni manusia ni dia nak diri dia. Allah jadikan manusia ni puji Allah dengan cara perbuatan, dengan kehidupan, menyatakan kehidupan ni dengan nama Allah. Sebab tu solat, ibadat syariat kan, syariat. Kalau solat tak jadi, Imanuddin solat
Yang ditanya syariat, solat. Gagal syariat, gagal semua. Apa kita mulakan? Allahu Akbar. Rukun qauli ya. Jangan solat diam-diam tutup mulut pula. Allah. Tak sah solat. Rukun qauli tu. Allahu Akbar. Kalau imam boleh lah sebab dia kuat. Allahu Akbar. Nampak? Besarkan Allah tu, puji Allah. Memang tidak. Lepas tu penutup bagi solat, apa lagi rukun qauli yang kena sebut, kena dengar, kena bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib. Jangan diam. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam. Atau tak bunyi. Tak bunyi tak jadi. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang puji Allah, salam atas dia. Sebab tu Allah akan bagi salam atas dia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera atas dia. Salamun qawlam min rabbir rahim. Itu surah Yasin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Allah bagi salam pada orang yang muji-muji dia. Selagi tidak rasa sejahtera, tidak cukup puji di dalam dada. Maknanya kena ikut step balik tadi. Oh, panjang step tu. Oh, lama kita nak syarah dia. Tapi bukan sekadar sebut ya. Burung kakak tua pun boleh sebut Alhamdulillah. Burung kakak tua pun boleh sebut Alhamdulillah. Orang mabuk pun boleh sebut Allah. Sebab tu Allah nyatakan dengan hati. Qulubul la yafqahuna biha. Nampak? Clear. Jadi back to fitrah, road to jannah, dirumuskan, khulasahkan. Ini dengan kita menjaga bagaimana sangkaan kita pada Allah. Itu dia. Penutup bagi tajuk ni adalah Allah menuruti sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Ana inda zonni abdi bi. Ana inda zonni abdi bi. Inilah dia kembali menjaga husnuzan. Dia bukan ikut sangka kita ya. Ayat ini, hadis ini daripada Bukhari dan Muslim pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ana inda zonni abdi bi. Itu bukannya Allah ikut sangkaan kita. Kena jelas bagi habis. Aku menurut sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Ada bawa belakang dia tu. Inda zonni abdi bi. Zonni terhadapku. Apa yang kita sangka ke Allah. Kalau kita tidak ada ilmu tentang Allah, kita akan sangka buruk. Allah tak puji Allah, bersangka-sangka. Walaupun kita kata I am the best, I am the best, positive thinking, tapi hati duk ada riak, ada syirik, duk sangka kita lah yang buat, kita kongsi dengan Allah. Tak jadi. Bukan ikut sangkaan kita, bukan Allah ikut sangkaan kita. Kena habiskan ayat tu. Ana inda zonni abdi bi. Aku bersama dengan sangkaanku terhadapku. Jangan jadi seperti burung unta. Burung pun bukan, unta pun bukan. Betul? Kalau kita ambil ibrah pada tuan guru kata, saya buat gini, baik pun tidak, buruk pun tidak. Apa yang selayaknya ni? Kalau baik pun tidak, buruk pun tidak, kita panggil buruk. Habis cerita. Itu tagline dia. Nak kata baik pun tidak, buruk pun tidak. Hati ni ustaz tak tahulah nak cakap macam mana. Nak kata baik pun tidak, buruk pun tidak. Jadi kita ambil yang tengah-tengah lah. Yang tengah-tengah ni ngaji mana pula ambil yang tengah-tengah ni? Ngaji mana suruh ambil yang tengah-tengah ni? Wasoto tu dalam tindakan. Jangan berlebih-lebihan. Ambil yang tengah-tengah. Mana ada? Yang tengah-tengah ni jalan menuju pada Allah. Baik atau buruk. Kalau baik pun tidak, buruk pun tidak, buruk. Tu dia. Jaga sangkaan. Itulah bila puji Allah. Betul. Benar. Ilmu itu menjadi apabila kita mengamalkannya. Allah menulis sangkaan hamba-hambaku. Tak habis tu Puan Rosnah. Jangan habiskan hamba-hambaku. Sebab tu ramai yang salah tafsir benda ni.
Ingat Allah menuruti sangkaan hamba-Ku? No. Allah menuruti sangkaan hamba-hamba-Ku terhadapku. Belakang dia, ana inda zonni abdi bi. Abdi bi itu penting. Zonni itu penting. Zonni. Ana inda zonni abdi bi. Aku menuruti sangkaan hamba-hamba-Ku terhadapku. Jadi orang yang duk sangka buruk dengan Allah, duk kata sayang itu berkongsi, duk kata rezeki itu tak ada, kan wirid tak ada rezeki, tak ada rezeki, tak ada rezeki, tak ada kasih sayang. Oh, kasih sayang berkongsi. Nampak? Jadi itulah yang Allah kata aku nuruti sangkaan hamba-Ku. Kalau kamu dah sangka macam tu, terpulang. Kamu tak ada ilmu yang jelas tentang aku. Kamu masih ragu-ragu tentang aku. Aku kata aku bagi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Aku tidak pernah memungkiri janji. Dah Allah kata janji bagi janji. Dah Allah kata sabar itu syurga, sabar. Nampak? Nampak? Nah. Jadi keseluruhan. Sebab tu daripada hadis ini, kita tutup dengan hadis ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, ana inda zonni abdi bi. Aku menurut sangkaan hamba-Ku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia ingat kepadaku. Jika ia ingat kepadaku, atau jawapannya bawah lagi, jika ia ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku mengingatinya dalam diriku. Jika ia ingat kepadaku dalam satu kelompok, maka aku akan mengingatinya dalam kelompok orang-orang yang lebih baik dari kelompok mereka. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Nampak tidak? Allah mengikut sangkaan hamba-Ku Muhammad Solihin terhadapku. Tolong kalau nak ambil sampai terhadapku. Ana inda zonni abdi bi. Jangan sangkaan hamba-Ku je. Sebab ramai yang tersilap, dia ingat Allah ikut kita. Sedangkan Allah kata, aku bersamamu ketika kamu ingat kepadaku. Maknanya bukan Allah ikut kita, kita yang kena ikut Allah. Kita kena ikut. Sebab itu sebab bila kata puji Allah tadi, sebab kita dah sangka baik dengan Allah. Bila kita membesarkan Allah dengan memuji Allah, bermakna kita sangka baik dengan Allah. Yakin rezeki ada. In any condition, in any matter. Oh, ini baru semangat. Rezeki tetap ada. Dulu, kini dan selama-lamanya. Saya yakin. Walaupun bisnes saya dah tak ada, tapi rezeki ada. Saya yakin. Oh, saya yakin dengan rezeki. Saya usaha dengan yakin. Saya yakin dengan Allah. Allah tetap ada. Dulu, kini dan selama-lamanya. Nampak tidak? Saya yakin sayang itu ada. Walaupun isteri saya mengada-ngada, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, kejap ke sana, kejap ke sini, kejap mengajuk, kejap jadi jeruk, kejap jadi orang, kejap jadi beruk. Tapi saya yakin sayang itu ada. Jadi saya yakin apabila sayang itu ada, saya terus taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah perbetulkan isteri saya. Betul. Saya yakin sayang itu ada. Walaupun suami saya ini macam ada dan tak ada, macam tunggul kayu saja, tapi saya yakin sayang itu tetap ada. Lalu saya taat kepada Allah, saya melaksanakan suruhannya. Mudah-mudahan Allah bantu adakan kembali kasih sayang itu pada suamiku. Selesai. Ini dah suami dah tak ada, sayang dah tak ada, nak cari Allah. Cari Allah mendanya kalau taat pun tunggal langgang. Cari Allah mendanya kalau taat pun lihat. Sidang mata Allah SWT. Itu sebenarnya semangat yang kita nak bina. Baru kita kata istiqamah summa istaqim, amantu billah summa istaqim. Nampak tidak? Ada ni pasang surut kan, perangai kan macam tu lah manusia. Kalau ikutkan perangai manusia, huru-hara lah. Lepas tu bagi alasan, dan memang macam ni perangai isteri, macam ni. Mula Allah bagi lebih lagi yang disangka-sangka. Betul. Tak disangka-sangka. Allah menuruti sangkaan hamba-Ku terhadapku. Betul kan? Ya. Jadi sangkaan kita tentang Allah tu macam mana? Faham tak kita tentang Allah? Jadi teruskan keyakinan. Jangan hilang keyakinan.
belajar nak bina keyakinan. InsyaAllah saya cukup setakat itu. Kita akan teruskan pengajian kita ini pada sesi yang akan datang. Selepas habis siri ini nanti kita akan sambung siri yang seterusnya, sebab hidup ini terus dalam membina keyakinan. Ingat? Benar. Dan saya dah buktikan dari sudut amalan yang Allah buktikan, di sudut contoh duit ada rezeki, rezeki ada, duit tak ada, memang Allah bukti hilang kemudian ada balik. Allahu Akbar. Jadi saya nak share benda ni, saya nak kongsikan betapa benar janji Allah Ta'ala. Kalau kita dah yakin dengan Allah Ta'ala, dengan ilmu yakin, tak apalah kalau belum capai ainul yakin, tak apalah kalau belum capai hakul yakin, sekurang-kurang dengan ilmu yakin, peganglah bahawa Allah ada, makhluk tiada. Kalau Allah uji tak ada makhluk, relax, jangan gelabah, relax dulu. Teruskan perbetulkan ketaatan, bina keyakinan, bina ketaatan, insya-Allah datang pertolongan. Bina keyakinan, bina ketaatan, insya-Allah datang pertolongan. Nampak? Sebenarnya mata Allah SWT. Jadi kita akan faham benda ni, insya-Allah. Teruskan istiqamah, teruskan dalam perjalanan membentuk jiwa, membina keyakinan. Jangan salah bina keyakinan. Jangan campur adukkan dengan keduniaan. Jangan campur adukkan dengan perasaan. Ini bersalahan dengan kehendak Tuhan. Allah tak bagi. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukkan hak dan batil. Nampak? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan gunakan masa yang ada hari ni lagi. Kita ada lagi sehari ni habis. Lepas ni dah tak ada dah Ramadan. Habis dah puasa kita. Doa orang yang berpuasa ni, yang bersaum ini, makbul doa. Jadi teruskan berdoa, teruskan berdoa, teruskan berdoa, teruskan berdoa. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Doakan saya juga. Dan insya-Allah saya doakan semua yang menonton ini akan istiqomahkan oleh Allah Ta'ala, diberikan hati yang benar-benar yakin dengan Allah Ta'ala, dilapangkan seluas-luasnya rezeki, seluas langit dan bumi, rezeki dalam beramal, yang ini mampu melaksanakan ketaatan, insya-Allah dikurniakan syurga Jannatul Firdaus, masuk syurga tanpa hisap. Walaupun syurga itu penuh dengan ranjau onak berduri, tapi dengan Allah tak ada apa yang mustahil di sisi Allah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah kurniakan faqihu hafiddin, Allah kurniakan kefahaman dalam agama kepada semua yang menonton hari ini, insya-Allah. Allah bukakan seluas-luasnya hati, selapang-lapangnya hati, seluas-luasnya fikiran, sejenis-jenisnya fikiran, insya-Allah. Mudah-mudahan untuk kita mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kita jumpa pada siri malam ini, siri khas perutusan malam raya 1 Syawal, dan bersama-sama kita takbir raya malam ini secara online, insya-Allah. Jadi kumpul keluarga, kita bersiaran pada pukul 9.30, insya-Allah. Malam ni tak ada tarawih. Jadi kita siaran 9.30, pakat-pakat kumpul, kita takbir raya. Kita takbir raya bersama ahli keluarga semua, insya-Allah. Saya akan lead dan kita sama-sama takbir dan menyatakan puji-puji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Kita nak besarkan Allah. Nikmatnya bila hidup kita tundukkan perasaan ni. Nikmatnya hidup bila kita tundukkan nafsu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dia. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Berjumpa kita pada malam ini 9.30 malam, insya-Allah. Perutusan 1 Syawal dan takbir raya, insya-Allah. Cukup setakat itu saja. Minta maaf terkurang bicara, terkasar kata. Mudah-mudahan Allah yang menyempurnakan seluruhnya. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ladzina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.